Tapi kebanyakan persatuan ada yang melaungkan kenyataan bahawa mereka sedang bersiap sedia untuk menghasilkan sekian-sekian orang kan. It's all words lah. Yes, It's all okay. words. Tapi apabila kembali nanti kita akan saksikan inilah kesudahannya. Okey. Anda melihat, Bazli, adakah atlet itu sendiri perlu tahu di mana kedudukan beliau ataupun persatuan itu main peranan ataupun yang dua lagi yang anda tahulah kan. Tak boleh. Dalam kes ini atlet dan persatuan sukan itu perlu bergerak selari. Kalau atlet saja bersungguh-sungguh, persatuan sukan mempunyai program yang cacar marba, sama juga habis. Atlet akan bermain tapi bukan 100%. Dan sama juga kalau persatuan sukan baik tapi atletnya tak ada kualiti, masalah juga. Saya rasa dalam kes ini induk perlu memainkan peranan yang penting. Seperti kata Hafizah tadi, yang dua itulah perlu memainkan peranan utama kerana pertama, duit datang daripada mereka. Okey. Kalau betul lah maksud dua tu. Okey. Saya hentikan yang dua tu sebab apa? Saya nak suruh dua sebut dua tu. Saya akan sebut juga. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Tapi kita nak bercerita mengenai kejayaan kontingen negara mengutip 7 pingat perak. Kita juga harus beri kredit kepada atlet kita. Betul. Dan apakah perak itu sepatutnya boleh bertukar kepada kilauan emas? Jadi kita nak tanya kepada Bazli. Pemenang pingat yang pertama buat kontingen adalah Zuhaimi Fisul dalam acara angkat berat. Jadi apakah satu pingat perak yang boleh dianggap sebagai satu kejutan? Ya, kerana beliau ialah atlet pelapis dan tidak letakkan sebarang sasaran untuk merangkul pingat. Pada penampilan pertama di Sukan Commonwealth dengan pingat perak, ia satu permulaan yang sangat baik dan ia satu kabar gembira untuk skuad angkat berat pada awalnya sebelum kejayaan Afifi Mansur yang lebih besar itu. Dan saya rasa kontingen negara bermula dengan baik apabila Zulkifli ini atlet yang masih lagi muda, 21 tahun, merangkul pingat perak dan ia satu petanda yang sangat baik untuk penampilan keduanya di Gold Coast nanti. Dan seharusnya atlet muda yang lain mencontohi apa yang dilakukan oleh Zuhaimi ini kerana ia membuktikan bahawa mereka pada penampilan pertama juga mampu merangkul pingat. Jadi dalam kategori 56 kg ni, Martin Guntali, Amirul Hamizah Ibrahim, memang ini berat. Biasanya berat purata untuk orang macam tapi sayang sikitlah kerana kita gagal untuk mengekalkan pingat emas Amirul. Ya, itu secara tradisi sejak 2002 ya di Manchester. Jadi saya nak tanya juga pada Harish, apakah kekalahan Wong Posan dengan markah yang cukup tipis dalam acara gimnastik Birama itu satu kekecewaan buat kontingen negara? Look, gimnastik daripada dulu sampai sekarang kita mengetahui bahawa ianya memang acara subjektif dan berbalik kepada apa yang saya berkata. Tapi boleh bertukar daripada perak kepada emas tu mungkin boleh membantu pungutan pingat kontingen negara? Mungkin, tetapi di sini bukan hanya gimnastik tapi juga weightlifting dan semua sukan-sukan yang mendapat pingat perak. Ke mana hala tuju mereka selepas ni? Jangan mereka hanya we glorify them apabila mereka memenangi pingat perak dan selepas ni kita lupa mereka. Jadi seharusnya kita mempunyai plan untuk memastikan bahawa atlet-atlet ini akan they are pushed to the next level dan bukan hanya kita hanya duduk berbincang di sini dan kita akan lupa mereka 4 tahun kemudian jika terdapat gimnas ataupun atlet angkat berat yang memenangi pingat perak ataupun emas, kita mengagung-agungkan mereka dan kembali skrip yang sama, kita lupa mereka. Jadi there should be a consistency plan di mana mereka terdapat plan di mana mereka ni push to the next level. We cannot be contented. Well done kepada mereka yang menangi pingat perak, but why settle for perak when there's gold out there? Push to the next level. Okey, itu persoalan yang besar. Bowling padang. Kalau ikut senarai susun nama tu, tidak boleh tidak satu pingat emas. Setidak-tidaknya, Bazli, untuk bowling padang. Mungkin bowling padang menerima tamparan juga tanpa Safwan Said, bekas juara dunia yang tidak beraksi di kali ini. Tapi itulah apabila bowling padang menerima tamparan yang hebat di New Delhi 4 tahun lalu, skuad dibubarkan, tak ada program untuk mereka selama setahun lebih, 2 tahun. Dan mereka baru kembali berlatih, kira-kira saya kalau tidak silap saya tahun lalu mereka baru memulakan kembali program
bowling padang, dan dalam tempoh itu tak banyak yang mampu mereka lakukan, dengan harapan cuba untuk mengulangi apa yang pernah mereka lakukan dulu dengan 3-4 pingat emas. Tapi kali ini nampaknya tak berjaya dan akhirnya gagal untuk mencapai sasaran 1 pingat emas, dan ia satu lagi tamparan kepada bowling padang kerana ia sukan bukan popular, dan sukan bukan popular ini mungkin akan berdepan satu lagi sekatan ekonomi daripada MSN, mungkin bajet dipotongkan atau program dibubarkan sekali lagi, dan memang susah untuk mereka menghidupkan kembali sukan bowling padang di Malaysia kalau kena satu lagi sekatan. Okey, sekatan-sekatan yang telah dikenakan itu akan kita bincangkan nanti. Sekatan ekonomi Oh, you see? Pandalela. Injured. Mungkin masuk, mungkin tak masuk. Itu antara polemik yang berlangsung sebelum Sukan Commonwealth. Kesudahannya pingat perak yang diperolehi. Anda melihat persembahan Pandalela Renong. I mean, she's the best that we have. Dan sometimes the best pun kadang-kadang tak mendapat apa yang kita sepatutnya target. Dan ini menunjukkan ini pembuka mata sebenarnya, dan I'm in a way glad Pandalela tidak memenangi pingat emas, bukan kerana apa, tapi kerana ini membuka mata peminat sukan dan juga mereka yang involved dalam sukan untuk to realise that kita tidak boleh mengharapkan orang yang sama selalu. Jadi Pandalela, you cannot fault her. Dia mempunyai, she's competing every major tournament. World Diving punya championship. You tak boleh salahkan dia. Dan atlet pun akan penat juga. So what about the rest? You see? Saya nak tambah. Dalam kes diving, dalam kes Pandalela, jika ASUM tidak melakukan perkara sepatutnya untuk menyediakan pelapis-pelapis yang hebat, nasib baik ada Oi Ziliang. Kalau tak, dalam sukan terjun, Pandalela akan menerima nasib yang sama seperti Lee Chong Wei dan Nicole David. Tak ada pelapis yang mampu untuk menggantikan mereka, dan ASUM perlu bertindak dengan segera. Kita sudah ada Oi Ziliang, dan pastikan Oi Ziliang berada di landasan yang tepat untuk berada di belakang Pandalela. Jika apa-apa berlaku kepada Pandalela, Oi Ziliang sedia untuk menggalas harapan pingat emas. Okey, lain-lain sebelum kita pergi kepada persoalan yang lebih menyeluruh tentang persembahan keseluruhan kontingen Malaysia, anda melihat, Haris, apa yang telah Bazli katakan tadi, mereka sedang bersiap untuk memperkemaskan. ASUM setidak-tidaknya, setuju saya katakan, kredit itu ada juga untuk ASUM kerana Ahmad Amsyar dan sebagainya sudah ada. Tetapi adakah, balik kepada Haris katakan pada awal tadi, adakah konsisten mereka untuk berdepan tournament-tournament yang mendatang ini akan turut serta atau tidak? Itu persoalannya. ASUM, let's be very objective and clear about this lah. ASUM mereka mempunyai pelbagai program. Mereka antara persatuan sukan di negara ini yang memang aktif. Terdapat banyak lagi persatuan sukan yang memang tidak aktif tetapi menjemakan bagaikan yang mereka ni membuat banyak benda lah untuk sukan negara. Jadi let's not fault ASUM kerana mereka mempunyai program yang baik, plan yang baik, tetapi are they getting the support daripada state level? Itu yang, dan persoalan ni bukan hanya perlu kita tujukan kepada ASUM sahaja, tetapi kepada semua persatuan sukan yang lain. Terdapat tak development program yang betul-betul profesional dan betul-betul mantap di grassroots level, di sekolah, daerah, negeri, dan kemudiannya melonjak ke national level. Itu merupakan persoalan, dan bagi kes ASUM, adakah are we producing enough divers? Kerana ini menunjukkan bahawa speciality kita pada ketika ini merupakan diving. Dulu we had the likes of Jeffrey Ong, Nurul Huda. They made a blast on in the pools. Sekarang ni kita tak nampak those of those caliber. Diving is our niche. So what are we doing to press for more athletes? Itu persoalan dia. Kepada yang mereka yang pegawai ASUM yang mungkin pegawai ASUM tak sampai lagi, yang nak sampaikan berita tentang apa yang kita orang cakap ni, bolehlah sampaikan, tak ada masalah. Tapi yalah, betul-betul lah kan, betul-betul. Secara keseluruhannya, Rizal Hashim, kita nak tanya Bazli ya. Kontingen Malaysia punya persembahan. Okey. Sebelum saya terlontarkan persoalan pada Bazli ni, saya kata tadi masa mula-mula saya nak intro dengan saya ingin memperbaiki catatan terbaik saya ke Glasgow. Itu ayat-ayat yang popular sepanjang berlangsung Commonwealth. Seterusnya, kita mahu atlet pelapis kita belajar sesuatu di Commonwealth. Dua, itu yang keyword yang paling nyata. Jadi, kesimpulannya,
Malaysia di Glasgow? Sama ada berjaya atau gagal. Itu je persoalan dia. Kita gagal. Kita perlu terima hakikat. Jangan pusing statement, jangan pusing ke laut ke mana, kita gagal. 7 pingat emas, kita dapat 6. Cukup. That's it. Kerana orang semua nampak, peminat semua nampak apa yang berlaku. Kalau saya pernah lihat statement daripada Chef Dimission, Dato' Ong Poh Heng. Saya lihat cuba untuk memanipulasikan pencapaian atlet negara. Gagal is gagal. Gagal is gagal. Jangan pusing-pusing statement atau cuba mengelirukan peminat. Itu saja. Kontingen kita gagal di Glasgow.